والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Azkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu sebuah kitab yang membincangkan tentang zikir-zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa taala, kalam yang paling mulia. Kita muka surat 186. Beberapa masalah dan adab yang harus diperhatikan dan diambil berat oleh pembaca Al-Quran. Antaranya adalah bahagian gigi yang dibersihkan dengan siwak adalah bahagian luar dan dalam, sedangkan untuk gusi bahagian bawah, atas, bawah lidah dan langit-langit mulut dilewati siwak dengan sapuan lembut, dilalui dengan kayu sugi dengan cara gosok yang lembut. Ranting siwak yang digunakan adalah yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Apabila terlalu keras maka dilembutkan dengan air. Apabila dalam mulut terdapat kotoran seperti darah dan lain, maka hukumnya makruh untuk membaca Al-Quran sehingga kotoran tersebut dibersihkan. Berkaitan dengan hal ini, apakah hukumnya haram? Ada dua pendapat. Yang paling benar tidak haram. Masalah ini telah dijelaskan pada permulaan kitab. Dalam fasal ini juga terdapat beberapa kajian yang telah berlalu penjelasannya pada permulaan kitab. Okey, ditekankan juga bagi pembaca Al-Quran untuk berada dalam keadaan khusyuk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran dengan mulut. Mulut ni adalah laluan kepada bacaan Al-Quran. Oleh kerana mulut ni adalah laluan kepada bacaan Al-Quran, maka kita kena bersihkan laluannya. Jadi oleh kerana Quran itu mulia, maka kita kena muliakan laluan bagi bacaan Al-Quran itu dengan cara kita bersugi. Bersugi itu pada asalnya dengan kayu siwak, kayu arak itu pada asalnya. Dan sebenarnya mana-mana alat yang dapat menghilangkan kekotoran dalam mulut kita, kalau zaman kita bau gigi, dia terhasil dah kelebihan fadilat bersugi. Dia bersugi ni dia merangkumi kita bersihkan gigi kita luar dalam, patu lidah, langit. Cuma hak tu mesti kita kena buat secara lembut lah, tidak jadi luka pula. Baik, katanya ditekankan juga pembaca Al-Quran itu berada dalam keadaan khusyuk, mencermati apa yang dibacanya dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab. Kita baca Al-Quran, antara adabnya adalah kita baca dalam keadaan khusyuk. Maksudnya dia khusyuk ni, yang pertama khusyuk anggota. Anggota kita khusyuk. Tak ada dah gerak sana gerak sini. Kita kalau kita bercakap dengan sultan, kita bercakap dengan raja, kita tak ada musi ketang kali cakap. Musi ketang nampak keluar daripada istana lalu. Okey, begitu juga seorang yang membaca Al-Quran, kalau dia sedar ketika dia membaca Al-Quran dia sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan menjaga pergerakan dia. Dia akan jaga pergerakan dia. Baik, dia akan jaga tingkah laku dia. Sama juga dia kena mencermati apa yang dibacanya, jangan baca ikut dang. Dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala hati dia tu. Baik.
Inilah sebenarnya adalah tujuan utama dalam pembacaan Al-Quran. Dengannya dada menjadi lapang dan hati menjadi bercahaya. Dalil-dalilnya sangat banyak dan sangat masyhur untuk disebutkan. Segolongan kaum salaf hanya membaca satu ayat dalam semalam atau hampir semalam dan mempelajari serta menelitinya dengan saksama. Sebahagiannya pengsan, bahkan sebahagiannya mati. Ada begitu. Oleh kerana baca mari perasaan takut sampai ke pengsan, kejut sampai ke pesang. Baik, kita rasa pelik lah. Pelik. Sebab pelik jarang kita jumpa zaman kita. Hak pesangnya dengar anak mati. Tu pesang. Dengar anak mati, bini mati pesang. Tapi bini mati aku tak pesang, kau suka dia kau. Jadi gurau je tu. Jadi maksudnya kadang-kadang benda yang tertentu ada orang pesang. Dengar sakit, dengar mati pesang. Okey, begitu juga kejutan ketika dia membaca Al-Quran sampai ke pengsang. Dan ada benda sebahagian cerita menyatakan disebut sampai ke mati. Baik. Disunatkan untuk menangis atau berusaha menangis bagi orang yang tidak boleh menangis. Dia nangis ni payah lah. Jenis orang lelaki pula payah, jenis hati gerah pula payah nak tubik mengalirkan air mata. Tapi sebenarnya dalam kita membaca Al-Quran, ia disunatkan kita menangis atau berusaha menangis. Baik. Kerana menangis ketika membaca Al-Quran adalah sifat para ulama dan syiar para hamba Allah Ta'ala yang soleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan mereka tersungkur di atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi kita baca Al-Quranul Karim biar menangis. Kalau tidak mampu menangis, kita dalam hadis ataupun dalam perkataan ulama dia kata tabaka, buat menangis, ajar menangis. Baik. Banyak asar yang saya sebutkan tentang hal ini dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Banyak hadis-hadis yang saya, yakni Imam Nawawi, menyebutkan tentang perkara yang disebut di atas ini dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi dia seolah-olah dia nak khabar pula pada kita membaca kitab ni, tapi dalam masa yang sama sahabat ni jangan lupalah tengok jugalah kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Baik. Katanya As-Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas mengatakan ubat hati ada 5 perkara. Hati kita ada penyakit. Maka setiap penyakit dia ada ubat dia, ada penawar dia. Mengikut pandangan Ibrahim Al-Khawas, dia kata penawar dan ubat kepada hati ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di antara penawar dan ubat bagi hati. Yang keduanya, dan mempelajari maknanya. Okey, kita cuba belajar apakah maksud daripada ayat Al-Quranul Karim. Okey, kita belajar tafsir. Okey, kita belajar tafsir. Cuma belajar tafsir ni, kita belajar tafsir, kita alhamdulillah di Terengganu ada beberapa asatidah ataupun tok-tok guru yang mengajar kita tafsir. Sebagai contoh, ayah cik. Baik, okey, ikuti pengajian tafsir ayah cik. Baik. Dan ada juga sebahagian daripada ustaz-ustaz yang mengajar tafsir, tapi hak hura bukan tafsir. Ada kau. Tak kita nak hak yang mengajar tafsir, hura tafsir. Sebagaimana hak yang ayah cik. Okey, hak tu molek kita ikut. Kang ada kan? Ada ke sini mungkin tak ada, tapi ada sebahagian memang bunyi kata mengajar tafsir, mengajar Quran, tapi hak hura kat lain. Boleh baca hura pergi kat lain, kat lain pun masuk kat lain tu, pintu kat lain. Kalau berhati ke tak biasa dengar gitu? Tak biasa. Ada juga gitu. Kita nak kerana kita nak belajar tafsir sungguh. Kita nak belajar tafsir sungguh. Ni Quran, hak yang kita belajar saat ni tu adalah tafsir Al-Quran. Bukan masuk ke pintu lain, tubik ke pintu lain. Nampak people tak belajar tafsir. Tapi berhati molek lah. Dah kok mana pula mugi hura kok ni dak sakut tahu dengan ayat yang membaca tadi. Okey. Jadi kita belajar tafsir. Ni di antara termasuk dalam ubat kepada hati yang sakit. Hati kita perlu kepada penawar. Kerana hati kita penuh dengan penyakit hati. Antaranya adalah kita membaca Al-Quranul Karim. Lepas tu kita mempelajari maknanya. Yang ketiganya adalah mengosongkan perut. Maksud dia mengosongkan perut, banyak berpuasa.
Yang keberapa dah? Yang ketiga. Yang keempatnya solat malam. Yang kelimanya adalah berzikir dengan khusyuk pada 1/3 malam terakhir. Lepas tu, dan berteman dengan orang-orang soleh. Okey, ini adalah ubat kepada hati. Jadi kita kadang-kadang kita rasa, apa hati aku kerah? Dia orang ni, dia tak sama Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Ada orang yang mana memang hati dia kerah, tapi dia tidak sedar hati dia kerah. Ada orang hati dia kerah, dia sedar hati dia kerah. Apa teruk sangat hati aku ni? Bapa tak ada rasa sikit pun perasaan menyesal bersalah ketika melakukan maksiat, ketika melakukan kesalahan. Kadang-kadang kita sedar. Ada kali orang tu tak sedar, sedar je. Melakukan kesalahan, dah kira lah maksiat apa semua sekali dia buat sekalipun, tak ada rasa benda. Ada kali orang tu melakukan kesilapan dan kesalahan, baik, mari perasaan untuk menyesal, tapi dirasakan hati dia kerah. Apa ni hati aku lagu ni? Sikit pun tak sedih di atas kesalahan yang aku buat. Baik. Okey, ketika kita rasa perkara tersebut ada dalam diri kita, maka carilah ubat dan penawar. Antara penawarnya adalah hak yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, iaitu membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya, banyakkan berpuasa, solat malam, berzikir dan khusyuk di 1/3 malam yang terakhir. Ni payah Ngah payah. Orang hak yang boleh bangun pada waktu ni memang orang hak yang kuat sungguh lah. Hak yang keinginan untuk membaiki, melembutkan hati tu kuat. Patutlah sekali berteman dengan orang-orang yang soleh. Dia berteman dengan orang soleh. Okey, kita kata berteman dengan orang soleh, berkawan dengan orang soleh, bergaul dengan orang soleh. Kita nak tahu lagu mana orang tu soleh ke tak? Dia orang soleh ni. Okey, yang pertama apa maksud soleh? Soleh bahasa Arab. Bahasa Melayu kita kata orang baik. Baik ni bukan mengikut ukuran manusia, tapi mengikut ukuran agama. Kerana ukuran kita berbeza dengan ukuran agama. Okey, ukuran kita berbeza dengan ukuran agama. Kita, kalau orang kafir bantu kita semua, kita akan kata, oh kata baik, oh baik sungguh, baik dia, Allah awal Islam lawang dia. Okey, tu mengikut ukuran kita. Memang itulah baiklah, sebab dia buat baik kita, memang tu sebab begitu ukuran kita. Baik tidak ni tengok orang tu buat baik ke tak kepada orang lain, begitu. Tapi mengikut ukuran syarak lain. Baik mengikut ukuran syarak adalah orang yang ada padanya dua perkara. Yang pertamanya adalah dia jaga hubungan dia dengan Allah, yang keduanya dia jaga hubungan dia dengan anak Adam. Okey, itu yang dinamakan sebagai orang yang soleh. Orang yang baik mengikut ukuran syarak, orang soleh mengikut ukuran syarak adalah orang yang dia jaga hubungan dia dengan Allah dan dia jaga hubungan dia dengan manusia. Man adda huquqallah wa huquqal adami. Mereka yang menunai tanggungjawab dia terhadap Allah dan tanggungjawab dia terhadap anak Adam. Baik, itu yang dinamakan sebagai orang yang baik. Okey, kita sebagai contoh mudah-mudahlah orang-orang baik ni. Orang-orang baik ni adalah orang yang suka mari surah, suka mari masjid, suka dengar tu lah. Tu secara kasar gitulah. Ia bukan mesti orang baik ni orang yang sedikit pun tidak melakukan maksiat. Kan? Siapa di kalangan kita yang tidak pernah melakukan maksiat? Cuba kamu. Tak ada seorang pun. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang terselamat daripada melakukan kesilapan. Hak yang bebas dan maksum daripada melakukan kesilapan adalah para nabi. Para malaikat saja yang terbebas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Kita tidak terlepas daripada melakukan kesilapan dan kesalahan. Cuma kita tengok bagaimana perjalanan hidup seseorang saat itu, kepada kebaikan ke hak yang banyak ataupun kepada kejahatan. Ia dapat duduk benda baik semua. Lambat ada majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu dengar orang bang mari masjid, duduk dalam jemaah Islam, benda hak kemungkaran tak suka, benda hak yang tak pakai tak suka, walaupun bertepatan dengan hawa nafsu sebagai contoh. Maka orang baiknya tu. Maka kita duduk sekali dengan orang-orang ni. Okey, itu di antara ubat dan penawar kepada hati yang sakit muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa asar tentang keutamaan membaca Al-Quran dengan suara kuat dan membacanya dengan suara perlahan. Jadi
Kita membaca Al-Quran, dia boleh kita baca dengan suara kuat dan boleh kita baca dengan suara perlahan. Semuanya ada dalil belaka. Sebab tu dia katakan ni, ada beberapa asar, ada beberapa hadis. Di asar boleh kita kata hadis. Keutamaan, maksud keutamaan, kelebihan membaca Al-Quran dengan suara kuat dan membacanya dengan suara perlahan. Semuanya ada sandaran. Ulama mengatakan, okey, ketika ada asar, patut dia mari pandangan ulama. Kenapa? Kerana ulama lah yang memahami maksud daripada hadis tersebut. Apakah yang dimaksud dengan dalil itu? Baik, ulama mengatakan bahawa membaca dengan suara perlahan lebih jauh dari perasaan riak, sehingga hal ini lebih baik bagi orang yang khawatiri riak. Jadi kalau kita sekarang ni, kalau sekiranya orang ni kalau dia baca dengan kuat, akan lahir sifat riak, akan lahir sifat sum'ah, maka lebih comel bagi dia baca dengan perlahan. Itu lebih comel bagi dia baca dengan perlahan untuk mengelak daripada timbulnya sifat tak molek ketika dia membaca Al-Quran. Baik. Sedangkan yang tiada khawatir riak, maka membaca dengan suara kuat itu adalah lebih baik, dengan syarat tidak sampai mengganggu orang yang sedang solat, tidur ataupun yang lain. Jadi baca kuat tidak menjadi masalah, bakal comel. Comel kita membaca dengan kuat, sekurang-kurangnya kita bila kita baca dengan kuat, orang lain dapat dengar Al-Quran daripada bacaan kita. Sebagaimana orang membaca Al-Quran dapat pahala, begitu juga orang yang mendengar bacaan Al-Quran juga dapat pahala. Baik, cuma bagi orang yang nak baca kuat, dia kena ingat selagi, jangan sekali-kali dengan sebab bacaan dia saat itu mengganggu orang lain. Orang tengah tidur, okey, orang nak tidur, terganggu dengan bacaan dia. Ataupun orang nak sembahyang, terganggu dengan bacaan dia. Dia baca kuat, kawan ni sembahyang sunat. Biasa sembahyang sunat 5 minit aja. Tu baca lambat dah lah. Yang cepat-cepat biasa 3 minit aja. Tapi orang baca Quran tu sampai ke 20 minit dah sudah sembahyang sunat ni. Pelik kita kata, dah apa dah sudah lagi. Kita dengar dekat-dekat sampai ke dalam sujud je bahang baca Quran lagi orang yang tengah sembahyang sunat. Sebab ikut bacaan orang yang baca kuat saat ni. Kadang-kadang kita begitu. Kadang-kadang kita gitu kan. Jadi apabila kita baca Fatihah, kadang-kadang kita terganggu sebab dengar bacaan orang lain, ambil mula. Kadang-kadang tak tahu ayat mana dah. Tak cakap nak tepuk dahi kita. Tak cakap nak tepuk dahi. Dah nak acu nak habis Fatihah, bahang ihdinas siratal mustaqim mula, bahang. Jadi terganggu dengan bacaan. Itu tidak boleh lah. Itu tidak boleh. Jadi sama juga kita nak baca, nak pasang Al-Quran sebelum daripada subuh awal sangat dengan suara yang kuat, pasal di masjid kan. Itu perlu kita kena ambil, maksudnya kena ambil berat lah sikit. Jadi kita bangun awal dalam pukul 5 baru dah, lepas tu mari masjid pukul 5 lebih kurang dalam sejam lagi nak subuh, pasang kuat. Kawan yang dekat tepi masjid ada anak kecil, baru boleh tidur pukul 3 pagi. Tiba-tiba baru sejam tidur bunyi pula, wah pula anak. Memang marah sungguh lah. Maka itu benda yang perlu kita kena ra'i, kita kena jaga. Baik. Katanya ya kadang-kadang orang kita tidak faham. Pasang kuat Quran pun marah gok. Contoh orang Islam ni. Tak kena dia. Kena dia orang tahu. Tak kena dia. Apabila ada anak kecil, benda sama kok. Dia marah kat orang. Katanya dalil yang menyokong bahawa membaca Al-Quran dengan suara kuat lebih baik adalah bahawa amalan yang dilakukan lebih banyak kerana manfaatnya juga dirasai oleh orang lain. Okey, sekarang ni kita baca Al-Quran, kita baca perlahan pun tak apa, baca dengan kuat pun tak apa, boleh berlaku. Tak apalah, nak baca faham pun tak apa, nak baca kuat pun tak apa, boleh berlaku. Cuma kena ingat, hak yang dibincang di sini adalah mana hak yang lebih afdal. Mana hak yang lebih comel di antara baca dengan kuat dan baca dengan ringan, baca dengan perlahan. Okey, bagi orang hak yang kalau baca kuat, hati dia jadi tak comel lalu. Hati tak comel lalu. Maka ketika tu dia cuba dia baca perlahan. Bukan ketika dia baca perlahan sebenarnya dapat pahala lebih besar berbanding dia baca kuat. Bagi orang yang bimbang ada sifat riak ketika baca kuat, dan dia sebenarnya
dibaca kuat, ada habuang nafsu dia, tapi tetap dibaca Al-Quran dengan perlahan. Sebenarnya dapat 2 pahala pula situ. Baca Quran yang keduanya adalah dia telah mendidik nafsu dia untuk bersifat dengan sifat ikhlas. Baik, okey, lebih baik bagi dia baca perlahan. Okey, golongan yang kedua yang tidak, aku tak ada masalah, aku tidak riak benda pun, tak ada masalah nak riak. Mana suara tak pernah sedap aku. Contoh, suara tak pernah sedap. Tak apa, tak ada masalah, nak riak mana. Okey, bagi orang ni afdal dia baca kuat. Kerana dia afdal baca kuat, apakah alasan dia? Kerana baca kuat ni manfaat dia lebih besar daripada baca perlahan. Mana manfaat dia lebih besar? Maksudnya orang lain boleh dengar bacaan dia. Sebagaimana bacaan Al-Quran dapat pahala, begitu juga mendengar bacaan Al-Quran juga dapat pahala. Okey, itu maksud yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Katanya selain itu, disebabkan membaca dengan suara kuat sanggup membangunkan hati si pembaca, memacu motivasinya untuk lebih mendalam dalam berfikir dan lebih fokus dalam mendengarnya. Kita kadang-kadang kita baca dengan kuat ni, kita lebih fokus kepada bacaan kita sebab kita dengar bacaan kita. Baik, sebab itulah dia lebih besar pahala bacaan kuat, tapi dengan syarat jangan mengganggu orang lain sebagaimana yang kita sebut tadi lah. Bukan hanya itu, bacaan dengan suara kuat dapat mengusir mengantuk dan menambah semangat baik bagi pembacanya maupun bagi orang yang mendengar. Kita kalau baca dengan slow dia cepat mengantuk. Kalau baca dengan kuat ni lapak payah nak mengantuk sikit. Okey, tu sebab tu ada kelebihan yang lain tu baca kuat. Ketika niat-niat ini ada, maka membaca dengan suara kuat adalah lebih baik. Niat-niat itulah tujuan kita saat ini itu untuk lebih kita memerhatikan bacaan kita, untuk kita memperdengarkan kepada orang lain, untuk menghilangkan mengantuk dalam bacaan Al-Quran. Maka hal ini adalah baca dengan kuat adalah lebih baik. Katanya disunatkan untuk membaca dengan suara yang indah dan menghiasi Al-Quran dengan suara tersebut. Yang suara ni adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang suara sedap, ada orang suara tak sedap. Ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita dalam baca Al-Quran dituntut kita menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang sedap. Baik, jadi kalau orang yang suara sedap tak apalah. Adakah orang yang suara tak sedap saat ni tu tak dapat ganjaran ni? Tak, bukan maksud. Jadi kalau orang suara sedap dia baca Al-Quran dengan suara sedap, lebih besar pahala berbanding orang yang tak suara tak sedap membaca Al-Quran dengan suara tak sedap dia. Bukan begitu. Sebab kita kena faham bahawasanya Allah Ta'ala dia tidak memberi ganjaran kepada hamba terhadap benda yang bukan pilihan hamba. Itu kita kena tahu. Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita adalah benda yang mampu untuk kita pilih. Sebab itulah Allah Ta'ala tidak bagi ganjaran pahala kerana comel seseorang, bukan. Kerana hebatnya keturunan dia. Dia keturunan raja ni keturunan pahala dia lebih keturunan orang biasa je pahala tak banyak mana. Tak. Allah Ta'ala tidak memberi ganjaran, perbezaan ganjaran begitu. Baik, jadi orang ni jawatan tinggi pahala dia besar, ni jawatan rendah pahala dia kecil. Tak begitu. Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada hamba mengikut apa yang dia buat. Jadi orang ni suara dia sedap, orang ni suara dia tak sedap. Tapi orang yang tak sedap pun ketika baca Al-Quran dia cuba menghiaskan bacaan Al-Quran dengan suara dia, maka dapat pahala. Sebagaimana orang yang suara sedap, dia baca Al-Quran dengan suara dia sedap juga dapat pahala. Baik. Katanya disunatkan untuk membaca dengan suara yang indah dan menghiasi Al-Quran dengan suara tersebut. Tapi kena ingat syarat dia selama tidak sampai keluar daripada batas bacaan. Apabila melebihi daripada batas bacaan sehingga menambah satu huruf ataupun menghilangkan satu huruf saja misalnya, maka hukumnya adalah haram. Melagukan Al-Quran hukumnya adalah dibolehkan. Menghiasi Al-Quran dengan bacaan dengan suara yang comel ia adalah dituntut. Tapi kena ingat jangan sampai melagukan Al-Quran melampau sehingga keluar daripada batasan dia.
sepatutnya hak ni tidak ada hurufnya kita tambah huruf. Oleh kerana sepatutnya di sini ada huruf mat, digugurkan huruf mat kerana nak jaga lagu. Itu hukum dia adalah haram. Kita nak berlagu dengan mana-mana lagu dipersilakan dan dituntut untuk kita menghiaskan bacaan Al-Quran kita dengan suara yang comel, dengan lagu yang comel. Tetapi kena ingat, janganlah sampai melampau. Apa maksud melampau di sini? Sehinggakan menggugurkan huruf ataupun menambahkan huruf. Ini hukum dia adalah salah. Okey, boleh faham kan? Baik. Contoh lagu mana? Okey, kita kata contoh penambahan huruf. Kadang-kadang ada orang kita ni dia baca Al-Quran dengan tamtid ataupun dia memanjangkan, anju sampai ke menambahkan huruf. Hukum dia adalah haram, salah. Bismil. Okey, sebagai contoh bismil. Kita tambah huruf, kita tambah ya di situ. Hukum dia adalah salah. Kadang-kadang menggugurkan huruf, hukum dia juga adalah salah. Dia kita nak berlagu dengan lagu mana sekalipun, tapi dengan syarat bukanlah lagu hak yang kita guna untuk melagukan Al-Quran adalah lagu hak yang digunakan di dalam nyanyian oleh orang-orang yang fasik. Maka hukum dia adalah tak ada masalah lah. Bolehlah kita nak melagukan dengan lagu Al-Quran, tapi jangan menggunakan lagu dalam nyanyian yang digunakan oleh orang yang fasik dalam melagukan Al-Quran. Melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu Bollywood ke benda, nyanyi, itu hukum dia adalah haram. Tidak, itu tidak dibolehkan. Baik, jangan kata ada ustaz kata buat tu, tak boleh. Kena belajar. Kita kena belajar hukum dia, tak boleh. Kita tidak boleh mengambil lagu-lagu yang digunakan dalam nyanyian oleh orang yang fasik, lepas tu kita jadikan ia sebagai lagu Al-Quran, tidak dibolehkan. Baik, nak melagukan Al-Quran, hukum dia adalah dibolehkan, tapi ada syarat-syaratnya. Antara syarat-syarat yang penting adalah jangan sekali-kali siapa ke menambah huruf, berlaku pengurangan huruf, itu adalah sadah. Baik, siapa dengung dok tahu mana tempat hak yang tidak, hak yang perlu dengung, siapa ke dok dengung sebab nak jaga lagu sangat, tempat hak yang perlu dimak, siapa ke tidak dimakkan, ataupun tempat hak yang tidak perlu dipanjangkan kerana nak meraihkan lagu, itu hukum dia adalah salah, hukum dia adalah haram. Baik, sebab kita telah mengubahkan bacaan Al-Quran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Seterusnya kata dia, demikian pula membaca Al-Quran dengan suara yang dibuat-buat, hukumnya sama haram apabila melebihi batas. Melebihi batas, maksud melebihi batas ini ada penambahan huruf, pengurangan huruf, maka haram. Dan apabila tidak melebihi batas, maka tidak haram. Kalau sekiranya tidak ada penambahan huruf, tidak berlaku pengurangan huruf, maka itu tidaklah haram, ataupun tidak menukar huruf, atau tidaklah haram. Hadis-hadis yang menyokong penjelasan kami tentang anjuran memperindahkan bacaan Al-Quran cukup banyak dan masyhur dalam kitab Sahih dan selainnya. Sebahagian di antaranya telah saya sebutkan dalam kitab Adabul Qurra. Baik, jadi Imam Nawawi sebut dah hadis-hadis ini dalam kitab dia yang lain. Katanya bagi pembaca Al-Quran dianjurkan jika membaca dari tengah-tengah surah agar memulainya dari tema yang berkesinambungan dengan konteks berikutnya. Demikian juga jika berhenti, hendaklah berhenti pada konteks terakhir dan konteks yang berkaitan. Permulaan dan akhir bacaan tidak berkait dengan juz, hizb mahupun ashr, kerana banyak dari ketiga perkara itu terdapat pada pertengahan konteks yang masih berkesinambungan dengan konteks berikutnya. Baik, dia huraikan lagu ni ni terjemah lagu ni. Okey, kita nak cerita gini je, maksud dia gini. Dia kita dalam pembacaan Al-Quran kita ada bab waqaf dan ibtida'. Orang yang belajar Al-Quran dia mesti kena belajar bab waqaf dan ibtida'. Waqaf ni makna berhenti. Lepas tu kita nak mula mana, kita nak berhenti mana. Dia bukan boleh berhenti ikut dak. Ada tempat yang boleh kita berhenti, ada tempat yang tak boleh kita berhenti. Lepas tu ada tempat yang boleh kita mulakan, ada tempat yang tidak boleh kita mulakan. Baik, dia kita kalau kita baca Al-Quran, kita nak waqaf ni, kita biar waqaf pada tempat yang ayat tu sempurna. Jadi kalau cerita tak sempurna lagi, ayat tak sempurna lagi, kita waqaf dah, kita berhenti situ, tu tak comel.
Begitu juga kalau kita nak mula bacaan saat itu, kita ambil pada tempat yang sesuai dengan permulaan bacaan Al-Quran, bukan ambil tengah-tengah begitu. Okey, itu hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Baik. Katanya janganlah tertipu oleh ramai orang yang melakukan perkara yang dilarang ini dari kalangan orang-orang yang tidak menjaga adab membaca Al-Quran. Lakukanlah apa yang diucapkan oleh Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Janganlah pernah takut kepada jalan-jalan hidayah hanya kerana sedikit yang melakukannya, dan jangan pula pernah tertipu oleh ramainya orang-orang yang celaka. Baik. Jadi mungkin di zaman dia, di zaman Imam Nawawi, melihat bahawasanya di sana ada orang yang membaca Al-Quran tapi dalam masa yang sama dia tidak menjaga adab pembacaan Al-Quran. Maka kita mesti dalam kita membaca Al-Quran kita kena jaga adab. Walaupun orang yang jaga adab adalah kategori yang sedikit, orang yang tidak jaga adab adalah orang yang banyak. Jangan. Walaupun begitu, jadi kita jangan bersama dengan orang yang banyak yang melakukan kesilapan, dan orang yang sedikit tidak melakukan kesilapan, kita tidak bersama dengan golongan yang sedikit ini. Jangan begitu. Sebab itulah dia kata janganlah tertipu oleh ramai orang yang melakukan perkara yang dilarang ini dari kalangan orang yang tidak menjaga adab membaca Al-Quran. Kadang-kadang melagu-lagukan Al-Quran sehingga berlaku penambahan huruf, berlaku pengurangan huruf. Walaupun orang ramai buat, kita jangan ikut. Walaupun ramai orang buat, hak yang betul walaupun sikit mesti kita kena ikut. Bukan kita kira ramai ataupun sikit, tapi kita kena ikut hak yang mana betul dan mana salah. Kita sekarang ni kita masalah kita ni, kalau ramai orang buat boleh buat, kalau ramai orang tak buat maka bermakna tak boleh buat. Jadi kena tengok ramai ke tak ramai orang buat. Itu adalah ukuran yang salah. Baik, sebab itulah tengok kata dia, lakukanlah apa yang diucapkan oleh Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad. Tengok kata Fudail bin Iyad lagu mana? Jangan pernah takut kepada jalan-jalan hidayah hanya kerana sedikit yang melakukannya. Jangan kita sekali-kali takut untuk berada pada jalan hidayah walaupun sedikit orang yang berada pada jalan tersebut. Ni satu. Dan jangan pernah tertipu oleh ramainya orang-orang yang celaka, orang yang berada dalam kesesatan. Baik. Jadi kita cuma dalam masalah ni kita kena tahu mana hak yang jalan hidayah dan mana hak jalan hak yang sesat. Ada orang dia bukan melihat kepada petunjuk dan kesesatan, tapi dia melihat kepada manakah ramai orang buat. Kalau ramai orang buat, ya dah tu. Ramai orang buat, ya dah tu. Walaupun jelas benda tu salah. Sebab ramai orang sokong netizen pakat sokong belaka jadi kalau berlakon dengan orang puan hak yang ada tutup aurat ni, orang pakat sokong belaka, suka belaka cakap ngarut-ngarut pun tak apa. Jadi benda ni baik lah ni. Benda ni baik. Jadi siapa ke tak ada setengah-setengah ustaz sokong juga. Jadi benda baik. Tu tak boleh begitu. Mana boleh begitu? Kita bukanlah ukuran dia. Jadi apabila netizen ramai pakat kata molek, jadi molek tak. Kita kena tengok mengikut ukuran syarak. Kalau syarak kata salah, orang manusia pakat buat belaka, tetap kita kata salah. Kalau syarak kata betul, orang pakat tinggal belaka, tetap kita kata betul. Okey, itu kita kena faham. Tengok kata Fudail bin Iyad, jangan pernah takut kepada jalan-jalan hidayah hanya kerana sedikit yang melakukannya, dan jangan pernah tertipu oleh ramainya orang-orang yang celaka. Baik, ulama mengatakan membaca satu surah penuh. Okey, habis itu ulama mengatakan membaca satu surah penuh lebih baik daripada membaca jumlah ayat yang sama daripada surah panjang. Kita dalam bacaan Al-Quran, kita baca, kadang-kadang kita baca satu surah yang sempurna tapi pendek. Kadang-kadang kita baca benda daripada surah yang panjang tapi tidak sempurna, hanya kita baca beberapa helai saja. Okey, kalau kita nak buat perbandingan di antara dua perkara tersebut, mana yang lebih afdal? Katanya membaca satu surah penuh lebih baik daripada membaca jumlah ayat yang sama daripada surah yang panjang. Okey, surah penuh ni kita kata 20 ayat. Tapi kita baca 20 ayat daripada satu surah yang cukup lengkap dengan 20 ayat tapi dia tidak lengkap satu surah. Kita baca 20 ayat daripada surah Al-Baqarah, tapi dalam masa yang sama kita baca dalam ambil 20 ayat ataupun dalam surah, dalam juzuk Amma ada satu surah, kita kata contohlah 20 ayat yang mana
adalah lengkap, satu surah lengkap. Okey, kalau kita nak buat perbandingan ni, hak ni 20 ayat surah lengkap, hak ni 20 ayat surah tidak lengkap, mana lebih afdal? Gitu maksud dia. Kata dia membaca satu surah penuh lebih baik daripada membaca jumlah ayat yang sama daripada surah panjang. Kerana seringkali kesinambungan konteks tidak difahami oleh sebahagian besar orang. Kadang-kadang ayat yang maksudnya tidak lengkap satu surah ni, dia maksudnya dia tidak lengkap cerita dia. Maksudnya ayat yang berkait kita tinggalkan. Mungkin tinggal sebelum, mungkin tinggal selepas. Tapi kalau kita baca satu surah yang sempurna, maka jelas lengkap dah. Baik. Sebab tu lebih afdal. Katanya termasuk bid'ah yang mungkar adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan yang menjadi imam solat tarawih dengan membaca surah Al-An'am secara penuh pada rakaat terakhir pada malam ke-7 dengan keyakinan bahawa perkara tersebut disunatkan dan beranggapan bahawa surah tersebut diturunkan sekaligus. Perbuatan ini seperti ini bererti telah mengumpulkan beberapa macam kemungkaran, meyakini bahawa hal itu disunatkan, meyakinkan terhadap masyarakat umum akan sesuatu perkara yang tidak dibenarkan, memanjangkan rakaat kedua lebih daripada rakaat pertama, memanjangkan solat sehingga membuat makmum menjadi payah, membaca Al-Quran secara berlebihan dan berlebihan dalam memendekkan rakaat-rakaat sebelumnya. Baik, kat kita tak ada orang buat gini ni. Kat kita ada Imam Nawawi menyebut di zaman dia ada segelintir orang dalam sembahyang tarawih pada malam ke-7, yang mana tu imam saat itu pada rakaat yang akhir. Okey, sembahyang tarawih pada malam yang ke-7, rakaat terakhir sekali, tu imam akan baca surah Al-An'am penuh. Baik, sebab dia buat gitu. Sebab yang pertamanya, kesilapan yang pertama, dia meyakini bahawa saja surah Al-An'am turun pada malam tersebut sekaligus. Satu. Yang keduanya, mereka meyakini bahawa ada kelebihan membaca surah Al-An'am pada malam tersebut. Sebenarnya perbuatan ni hukum dia adalah bid'ah munkar, haram buat lagu tu. Itu maksud bid'ah munkar. Bid'ah munkar ni benda yang haram. Salah buat gitu. Sebab dia salah. Tengok, kata Imam Nawawi banyak benda yang kesalahan. Perbuatan ini bererti telah mengumpulkan beberapa macam kemungkaran. Yang pertama, meyakini bahawa hal itu disunatkan, sedangkan benda itu tidak disunatkan. Yang keduanya, meyakinkan terhadap masyarakat umum akan sesuatu perkara yang tidak dibenarkan. Okey, yang ketiganya, memanjangkan rakaat kedua lebih daripada rakaat pertama, sedangkan kita disunatkan memanjangkan rakaat pertama berbanding dengan rakaat yang kedua. Lepas tu yang keempatnya, memanjangkan salat sehingga membuat makmum menjadi payah, sedangkan kita menjadi imam tidak boleh memanjangkan sembahyang kita kena ra'i terhadap makmum. Baik, membaca Al-Quran secara berlebihan dan berlebihan dalam memendekkan rakaat-rakaat sebelumnya. Rakaat akhir nak panjang sangat, jadi rakaat yang sebelum pendek-pendek aje lah. Jadi ada beberapa kesilapan dan kesalahan yang dilakukan apabila dia melakukan perkara yang kita cerita tadi. Katanya dibenarkan menyebut surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut dan seterusnya. Tidak ada larangan sedikit pun. Namun sebahagian ulama salaf mengatakan tidak dibenarkan. Kita dalam Al-Quran ada surah Al-Baqarah. Baqarah makna benda Baqarah. Baqarah makna lembu. Okey, itu makna Al-Baqarah. Baik, kita dalam Al-Quran ada surah Ali Imran, keluarga Imran. Ada surah An-Nisa, perempuan. Surah Al-Ankabut, surah Al-Labah. Baik. Jadi boleh tak kita nak kata surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa? Malam ni kita baca surah Al-Baqarah. Boleh tak? Sebenarnya dalam masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala adalah hukum dia tidak ada larangan sedikit pun. Boleh kita nak kata surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Cuma namun sebahagian ulama salaf mengatakan tidak dibenarkan. Hanya boleh disebutkan adalah surah yang ada di dalamnya disebutkan tentang Al-Baqarah. Jadi adalah sebahagian ulama salaf yang tidak membenarkan kita kata surah Al-Baqarah. Kalau kita nak kata, kita kata surah yang disebutkan di dalamnya Al-Baqarah, boleh. Surah An-Nisa maksudnya surah yang disebutkan di dalamnya An-Nisa. Kalau kata lagu tu tak apa.
Baik, jadi panjanglah. Cuma kita sendiri pun apabila kita kata surah Al-Baqarah, apa maksud daripada surah Al-Baqarah? Surah yang disebut dalamnya perkataan Baqarah. Cuma kita ringkaskan perkataan, tapi maksudnya sama je. Cuma sebahagian daripada ulama salaf dia tak boleh sebut surah Al-Baqarah sebab suratul Baqarah surah lembu, suratul Nisa surah perempuan. Dia tak boleh. Tapi kalau tengok daripada sudut sandaran dalil, adalah pandangan majoriti ulama hak yang lebih tepat iaitu diharuskan, tidak ada larangan. Dan kita sebut surah Al-Baqarah pun kalau orang faham maksud Al-Baqarah, ia akan fahamlah maksudnya dalam surah tersebut ada cerita tentang Al-Baqarah ataupun tentang lembu. Baik, katanya dibenarkan menyebut surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Ankabut dan seterusnya. Tidak ada larangan sedikit pun. Namun sebahagian ulama salaf mengatakan tidak dibenarkan. Hanya boleh disebutkan adalah surah yang di dalamnya disebutkan tentang Al-Baqarah, lembu betina. Surah yang di dalamnya disebutkan tentang An-Nisa, wanita. Demikianlah seterusnya. Yang benar, atau yang benar ni yang betul adalah pendapat pertama, iaitu pendapat hampir keseluruhan ulama kaum muslimin baik terdahulu maupun terkini. Tak kira lah ulama dulu pun ulama kemudian, hampir keseluruhan mengatakan boleh. Hadis-hadis tentang perkara tersebut dari Rasulullah sangat banyak. Dia ulama yang kata boleh ni, dia tengok sandaran dalil. Aku kata boleh. Okey, kita tengok bagaimanakah yang disebut dalam hadis. Ternyata ada dalam hadis-hadis menyebut bahawa Rasulullah pernah menyebut surah Baqarah, surah ni. Rasulullah sendiri sebut. Apabila Rasulullah sendiri sebut, kenapa kita nak melarang benda yang tidak dilarang oleh Rasulullah, dan dalam masa yang sama Rasulullah sendiri menyebut perkara itu. Baik. Yang benar adalah pendapat pertama, iaitu pendapat hampir keseluruhan ulama kaum muslimin baik terdahulu maupun terkini. Hadis-hadis tentang perkara tersebut daripada Rasul sangat banyak. Demikian juga athar daripada para sahabat dan ulama setelah mereka. Juga tidak dilarang untuk disebutkan bacaan Abu Amr, bacaan Ibnu Kathir dan sebagainya. Inilah mazhab yang benar yang diamalkan dan tidak diingkari oleh para ulama baik dahulu maupun kini. Kita sekarang ni kita kata benda, ini bacaan Hafaz, bacaan Abu Amr, bacaan Imam Ibnu Kathir, bacaan Imam Nafi' sebagai contoh. Kita apa kata bacaan Nafi', bacaan ulama'nya? Ni bukan bacaan ulama' ni, Quran ni. Tak boleh lah kata gitu. Tak apa. Sebab kita penggunaan bacaan tu, bacaan ni, dia ada maksud daripada istilah tersebut. Baik, itu hanya istilah sahaja. Faham kan? Kan kita kita di sana ada qiraat sekian. Kita sekarang ni kita baca adalah qiraat Hafaz daripada Imam Asim. Okey. Jadi sebenarnya adalah qiraat yang kita baca tu adalah qiraat yang diriwayat daripada imam tersebut. Baik. Seterusnya kata dia mana lagi saat ni? Diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala mengatakan mereka tidak menyukai untuk mengatakan ini adalah sunnahnya si fulan atau pembacaan si fulan. Yang benar adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jadi dia kata tak ada masalah pun boleh. Dia kata tapi adalah ulama kata Ibrahim An-Nakhai, dia kata tak molek lah kalau kita kata hak ni bacaan orang ni, hak ni pandangan orang ni, tak molek lah. Sebab kita kena sandar kepada Rasulullah lah, kita kena sandar kepada Allah Ta'ala lah, sebab di kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita ni kalau kita kata bacaan Imam Hafaz ataupun bacaan Imam Asim sebagai contoh, kita kata lagu tu kita fahamlah maksud dia. Baik. Katanya seseorang dihukum makruh jika mengatakan aku telah lupa ayat ini atau surah ini. Seharusnya dia mengatakan aku telah dibuat lupa. Allah, aku lupa dah ayat ni. Tak comel kita kena kata telah dilupakan. Bukan aku lupa, tapi telah dilupakan. Sebab maksud aku lupa ni maksud dia aku tinggal. Jadi takut kita faham aku lupa maksud aku sendiri yang meninggal perkara tersebut. Jadi kita kena kata aku dilupakan. Baik. Itu maksud aku telah dilupakan. Kami riwayatkan
Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulu ahadukum nasitu ayata kadza wa kadza bal huwa nussi. Jangan pernah salah seorang di antara kamu mengatakan aku telah lupa ayat demikian dan demikian, namun dia telah dibuat lupa. Jadi kita kata dia semayang, kita nak semayang subuh Jumaat ni, lepas tu rakaat pertama kita nak baca surah Sejadah lepas tu mana tak ada Tok Imam nak bagi Allah parahlah Tok Imam pagi Jumaat pun nak Tok Imam contoh kita kata kan. Lepas tu demo lah jadi Tok Imam, demo ingat kan, hamba lupa dah surah Sejadah. Jangan kata gitu, hanya kata hamba lupa. Memang kita lupa subuh, tapi kita kata ni telah dilupakan. Itu maksudnya nusi. Sebab dia dalam bahasa Arab kalau nasya ada makna tinggal. Kalau kita kata aku lupa, macam kita saat itu tinggalkan perkara tersebut. Tinggalkan perkara yang baik dengan sengaja, hukum dia adalah dok comel. Jadi elok kita guna perkataan aku telah lupa ayat tersebut. Baik. Amung hamba tak pusing aku mana-mana pun kalau tak mau jadi Tok Imam. Katanya dalam riwayat yang lain dalam as-sahihain disebutkan bi'sa ma li ahadim ay yaqula nasitu ayata kaita wa kait bal huwa nussi. Katanya buruklah perilaku salah seorang di antara mereka yang mengatakan aku telah lupa ayat demikian dan demikian, namun dia telah dibuat lupa, dia telah dilupakan. Jadi diguna ayat lagu itulah. Cuma kita nak cari kita mereka dirilah dalam bahasa kita maksud dia lagu mana. Untuk kita guna dalam bahasa kita, jangan kita guna perkataan aku terlupa dah ayat tersebut. Baik. Kami riwayatkan juga dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang membaca Al-Quran, kemudian baginda bersabda, rahimahullah, laqad adhkarani ayatan kuntu asqattuha wa fi riwayatin fi sahih kuntu umsituha. Baik. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat. Dia telah mengingatkanku kepada ayat yang telah hilang dariku. Dalam riwayat yang lain, yang pernah aku dibuat lupa. Okay, kita boleh guna perkataan hilang daripada ingatanku. Boleh kita kata hilang daripada ingatanku. Boleh kita guna ayat tersebut. Baik. Perlu diketahui bahawa kajian tentang adab-adab membaca Al-Quran dan membacanya memerlukan berjilid-jilid buku. Namun di sini kami hanya ingin menunjukkan sekelumit perkara penting dengan kajian yang ringkas. Di awal kitab telah dijelaskan sedikit tentang adab-adab orang yang berzikir dan membaca Al-Quran. Perkara ini telah pun dijelaskan pada bacaan zikir dalam solat. Kami juga telah menyentuh di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran bagi siapa sahaja yang ingin mengkajinya lebih mendalam. Jadi benda yang sama disebut dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi orang yang nak kaji secara lebih mendalam, buka kitab tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita, kerana dia ialah yang selalu mencukupi keperluan kita dan dialah sebaik-baik penolong. Perlu juga difahami bahawa membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Oleh kerana itu dianjurkan dengan sangat untuk membiasakan diri membaca Al-Quran. Jangan pernah melewatkannya dalam sehari semalam, walaupun melewatkan ni sampai ke dalam sehari semalam satu ayat pun tak baca. Itu maksud dia. Walaupun hanya dengan beberapa ayat atau surah yang memiliki sedikit ayat. Jadi kita Imam Nawawi nak khabar kepada kita sebelum daripada dia masuk dalam menyebut beberapa hadis yang berkait dengan kelebihan membaca Al-Quran, nak khabar kepada kita lagu mana. Kita ni oleh kerana Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang paling mulia, tidak ada kalam yang dituturkan oleh mulut kita yang paling mulia melainkan Al-Quran. Maka jangan sekali-kali dalam sehari semalam saat itu kita tak baca Al-Quran. Biar kita baca Al-Quran walaupun sikit, walaupun hanya beberapa ayat sahaja. Itu maksud daripada perkataan Imam Nawawi. Seterusnya kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a fi yawmin wa laylatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafilin, wa man qara'a 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qara'a 200 ayatin lam yuhajjuhu al-Qur'an yawm al-qiyamah,
wa man qara'a 500 kutiba lahu qintarun minal ajr. Maksud dia sesiapa yang membaca 50 ayat dalam sehari semalam, dia tidak dimasukkan dalam golongan orang-orang yang lalai. Al-Quran adalah kalam Allah. Kita dituntut berzikir. Orang yang tidak berzikir adalah orang yang lalai. Orang yang membaca Al-Quran, ayat Al-Quran sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak termasuk dalam golongan orang yang lalai. Dia telah dikeluarkan daripada golongan orang yang lalai. Sesiapa yang membaca 100 ayat, dia dimasukkan dalam golongan orang yang taat. Sesiapa yang membaca 200 ayat Al-Quran, maka tidak akan mendakwa pada hari kiamat. Orang yang baca 200 ayat daripada Al-Quran, Al-Quran tidak akan mendakwa dia pada hari kiamat. Sesiapa yang membaca 500 ayat, diberikan kepadanya pahala yang cukup banyak. Apa ada ke golongan yang didakwa oleh Al-Quran di hari kiamat? Ya, ada. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, wal Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Quran ni menjadi hujjah kepadamu, untukmu ataupun ke atasmu. Dia laka ni maksudnya memberi manfaat kepadamu. Alaika memberi mudarat kepadamu. Quran ni kadang-kadang dia menjadi pembela kepada seseorang, kadang-kadang dia menjadi musuh kepada seseorang yang lain. Baik. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dengan bilangan yang banyak, iaitu 200 ayat, maka Al-Quran tidak akan mendakwa dia pada hari kiamat. Okey, ni maksud daripada hadis ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan man qara'a 40 ayatan. Maksudnya sesiapa yang membaca 40 ayat sebagai pengganti 50, pengganti 50. Tadi 50, ada riwayat yang lain menyebut 40. Dalam riwayat yang lain disebutkan lafaz 20, maksud 20. Jadi ada riwayat sebut baca 20, ada riwayat sebut 40, ada riwayat sebut 50. Dalam riwayat yang lain daripada Abi Hurairah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin. Artinya sesiapa yang membaca 10 ayat tidak dimasukkan dalam golongan orang yang lalai. Dalam pembahasan ini banyak sekali hadis yang serupa dengan hadis di atas. Kami juga meriwayatkan banyak hadis tentang membaca surah penuh dalam sehari semalam, di antaranya surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan surah Ad-Dukhan. Baik. Jadi nanti kita akan baca hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan surah-surah tersebut pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Jadi pada malam ni kita berhenti sini dulu. Jadi sebelum daripada kita berhenti, kita kena buat sedikit kesimpulan. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup mulia. Maka jadikan Al-Quran sebagai teman. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup dia, dia tidak akan celaka di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Orang yang ingin merawat hati dia, sebagaimana yang kita cerita sebelum daripada ni. Orang yang ingin mencari ketenangan dalam hidup, orang yang ingin mendapat kebahagiaan dalam hidup, maka dia mesti kena jadikan Al-Quran sebagai teman hidup dia. Okey, bacalah Al-Quran, jadikanlah ia wirid harian kita walaupun sikit. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita berteman dengan Al-Quran, dan agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya kepada mata hati kita, sebagai hujah kepada kita di negeri akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.